Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 3. Pada hari ini, kita akan teruskan pembelajaran kita bagi tema 5 iaitu Hargai Seni Budaya, Unit 15 Pelihara Warisan. Tajuk kecilnya ialah Ayat Tanya. Okey, murid-murid bolehlah merujuk dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 17. Standard kandungan bagi topik pembelajaran ini ialah 5.3 Memahami dan membina ayat mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran pula ialah 5.3.1 Memahami dan membina ayat tanya dengan kata tanya mengikut konteks. Jadi aktiviti pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menulis ayat tanya dengan betul. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, marilah kita mengingat semula apakah yang faham tentang ayat tanya. Seperti yang cikgu telah ajar sebelum ini, ayat tanya itu merupakan ayat yang digunakan untuk bertanya tentang sesuatu. Apakah contoh kata tanya? Antara contoh kata tanya ialah apakah, siapakah, di manakah, berapakah, mengapakah, apa, siapa, di mana, berapa, dan mengapa. Kata tanya terdiri daripada dua jenis, iaitu kata tanya yang mengandungi partikel kah di belakang kata tanya dan juga kata tanya yang tidak mengandungi partikel kah. Cikgu telah terangkan sebelum ini, kata tanya yang mengandungi partikel kah seperti apakah perlulah berada di hadapan ayat tanya, manakala kata tanya yang tidak mengandungi partikel kah boleh berada di belakang ayat. Sekarang mari kita lihat contoh ayat tanya yang lengkap, iaitu siapakah nama kamu ataupun nama kamu siapa? Baiklah, sekarang murid-murid bolehlah merujuk buku aktiviti kamu muka surat 17. Okey, dalam aktiviti ini murid akan membina ayat tanya dengan menyusun semula perkataan untuk membentuk ayat tanya yang betul dan lengkap. Sekarang mari kita lihat soalan yang pertama. Itu tarian nama tradisional apa? Seperti yang kita lihat, terdapat kata tanya apa, maka kata tanya apa ini harus berada di belakang. Okey, bagaimana cara kita menyusun? Okay, yang pertama, nama tarian tradisional itu apa? Okey, cikgu ulang sekali lagi. Nama tarian tradisional itu apa? Jangan lupa untuk menulis tanda soal di belakang ayat tanya. Sekarang mari kita tulis ayat ini dengan tulisan yang kemas. Soalan yang kedua, yang siapakah dodol memasak itu? Baiklah, di dalam kotak perkataan ini terdapat kata tanya siapakah. Oleh kerana kata tanya ini mengandungi partikel kah di bahagian belakang, maka kata tanya ini perlu berada di hadapan ayat. Apakah yang dimaksudkan dengan dodol? Dodol merupakan sejenis makanan tradisional kaum Melayu seperti dalam gambar ini. Dodol ini sangat manis dan biasanya terdapat di negeri Melaka dan juga Johor. Mari kita susun perkataan ini menjadi ayat tanya yang betul. Siapakah
yang memasak dodol itu. Okey, sekarang mari kita tulis ayat tanya ini dengan tulisan yang gemas. Baiklah, soalan yang ketiga. Di bermain mereka kabadi mana? Sebelum kita menyusun perkataan ini, kita perlulah memahami setiap maksud perkataan ini. Baiklah, kabadi bermaksud sejenis permainan tradisional kaum India. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan permainan kabadi melalui video dan gambar ini. Ini merupakan permainan kabadi yang terkenal dalam kalangan kaum India. Baiklah, sekarang mari kita susun perkataan ini menjadi ayat tanya yang betul. Okey, oleh kerana terdapat kata tanya mana, oleh kerana kata tanya ini tidak mengandungi partikel ka, maka kata tanya ini berada di belakang ayat. Mari kita susun perkataan ini bersama-sama. Okay, yang pertama, mereka bermain kabadi di mana? Baik, sekarang mari kita tulis ayat tanya ini dengan tulisan yang gemas. Mereka bermain kabadi di mana? Jangan lupa untuk meletakkan tanda soal di bahagian belakang ayat. Okay, yang seterusnya, soalan yang keempat. Harga berapakah kain sehelai sari? Mari kita kenal pasti yang mana satukah kata tanya. Ya, di sini terdapat kata tanya berapakah. Oleh kerana terdapatkah di belakang kata tanya, maka kata tanya ini harus berada di hadapan ayat. Okay, berapakah harga sehelai? Sehelai maksudnya satu helai kain sari. Apakah yang dimaksudkan dengan kain sari? Mari kita lihat gambar ini. Ini merupakan kain sari, di mana pakaian ini merupakan pakaian tradisional kaum India. Apakah harga sehelai kain sari? Baiklah, kita pergi ke soalan yang terakhir. Bangunan mengapakah perlu tradisional dipelihara? Yang mana satukah kata tanya? Ini merupakan kata tanya. Mengapakah? Mengapakah ini perlu berada di bahagian hadapan ayat. Okay, jadi cikgu akan tanda nombor 1. Mengapakah bangunan tradisional perlu dipelihara? Maksud pelihara di sini ialah dijaga. Mengapa kita perlu menjaga bangunan tradisional? Jadi jawapannya ialah mengapakah bangunan tradisional perlu dipelihara? Okey, baiklah murid-murid, cikgu harap kamu faham dengan penerangan tentang ayat tanya sebentar tadi. Jangan lupa untuk siapkan tugasan kamu dan kita akan sambung pembelajaran kita dalam video seterusnya.